Dan untuk malam ini, fadilat zikir harian hari Khamis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini apa pula kelebihannya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Muhammad, dua kalimah yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan. Maksud dia nak sebut tu senang, tapi kalau dalam timbangan di sisi Allah ni berat. Maksud dia kelebihan itu, pahala itu banyak. Ringan di lidah, berat di timbangan, dan disukai oleh Yang Maha Pengasih, iaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksud dia Maha Suci Allah dan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Yang ni pun pada hari Khamis digalakkan 1000 kali. Nak buat bila-bila pun boleh. Cuma jalan Ghazaliyah dia hari Khamis tu 1000 kali. Masalah dia, kalau di mulut kita rasa berat. Rasa berat lah ni. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang rasa berat lah nak ucap. Mungkin kita ada masalah. Sebab dah dijanjikan dah. Nabi Muhammad kata benda ni ringan di mulut, mudah nak diucap. Tiba-tiba kita rasa berat, kita lah yang bermasalah. Yang kedua kelebihannya, riwayat Imam Muslim dan Tirmizi, sesungguhnya sebaik-baik ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimah subhanallah wa bihamdihi. Yang ketiga, riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah ditanya, perkataan apakah yang paling utama? Jawab Nabi, yang dipilih oleh Allah bagi para malaikat dan hamba-hambanya ialah subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah ni tasbih. Kan para malaikat ni sentiasa lah bertasbih kepada Tuhan. Yang keempat, riwayat Muslim dan Tirmizi, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, dia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut. Maksudnya di dalam tasbih ni tadi termasuk juga istighfar. Sebab apabila kita melazimi baca dia, diampunkan kita punya dosa-dosa walaupun sebanyak buih di laut. Ini banyak kelebihannya juga. InsyaAllah suatu hari nanti, apabila dah habis dah 7 hari punya zikir, kelebihan-kelebihan dia, saya buat dalam bentuk macam ni lah. Senang kita ulang kaji. 7 hari tu ada dalam kelebihan zikir daripada yang kita belajar dulu. Dah cukup 7 hari, masuk dalam ni semua. Sambung pelajaran kitab Ihya. Risalah Qudusiyah Imam Al-Ghazali. Terdiri daripada 4 rukun. Yang 4 rukun ni kita mesti percaya. Rukun yang pertama tentang zat Allah Ta'ala, dah selesai dah 10 perkara hari tu. Malam ni rukun yang kedua tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, ada 10 perkara juga. Rukun yang ketiga tentang af'al, tentang perlakuan, tentang perbuatan Allah. Dan yang keempat, rukun keempat tentang perkara-perkara sam'iyat. Jadi zat Allah dah selesai dah. Malam ni sifat-sifat Allah. Rukun pertama yang cerita tentang zat Allah tu, kita dah selesai. Secara ringkasnya 10 perkara tu yang kita mesti yakin. Satu, zat Allah memang ada. Yang ni kita semua yakin, kira kita right lah. Yakin 100%, dia tak boleh 99%. Yang kedua, kita kena yakin zat Allah ni khadim. Sejak azali lagi dah ada. Kita memang yakin, kita pun right. Yang ketiga, zat Allah ni baqa, dia kekal, dia tak boleh rosak sikit pun. Selama-lamanya, sejak azali sampailah bila-bila pun dia kekal. Yang ni pun kita percaya, kita right siap-siap. 10 ni mesti percaya, tak boleh salah satu tak percaya. 4, zat Allah ni bukan jauhar, dia bukan barang-barang, bukan benda. Aku yakin ke tak? Aku yakin. Right. Yang kelima, zat Allah bukan jisim, dia bukan sesuatu yang mengambil tempat. Right. Yang ke-6, zat Allah bukanlah arat, bukanlah sifat. Bukanlah warna merah, bukanlah besar, bukanlah kecil,
bukanlah bergerigi, bukanlah licin, bukanlah bulat, bukanlah bujur. Dia tak sama langsung dengan makhluk ni. Aku percaya ke tidak? Aku percaya, right. Yang ketujuh, kita kena yakin zat Allah ni tak terpengaruh dengan arah, tak terpengaruh dengan posisi, tak terpengaruh dengan tempat. Ini kita yakin dah, right. Yang ke-8, zat Allah tidak menetap di mana-mana. Dia tak ada di sana ke, di sini ke, dalam badan manusia ke, di atas awan ke, di dalam perut bumi ke. Zat Allah dia tak kena tu semua. Yang tu semua makhluk. Kalau kita yakin, right. Yang ke-9, zat Allah tak terpengaruh dengan bentuk. Zat Allah ni bukan ada bentuk. Dia juga tak kena batas. Tak ada sempadan, tak ada had, tak ada tepi. Dan juga tak ada penjuru. Ini pun kita percaya dah, right. Yang ke-10, Allah, zat Allah ni esa, satu je, tunggal. Tak ada dah yang selain dia tu, right. Jadi 10-10 ni kita percaya selamat. Dari segi zat Allah, selesai dah kita punya tauhid. Ini dari segi sifat Allah pula. 10 perkara tadi, kalau kita ada yang tak yakin, masalah akidah kita. Ataupun ada salah satu yang tak berapa nak yakin, masalah juga akidah kita. Ataupun ada salah satu tu, contohlah nombor 5, zat Allah ni bukan jisim. Kamu yakin tak? Tak pasti lah. Dia tak pasti tu ada masalah. Dia tak boleh tak pasti, mesti yakin. Tak tahu tak boleh, tak pasti pun tak boleh, tak berapa yakin pun tak boleh. Semua tu bahaya. Kena yakin semua 100%. Sekarang rukun yang kedua, ada 10 perkara juga, iaitu membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Sebelum ni tentang zat Allah, tentang diri Allah tu sendiri. Sekarang ni tentang sifat-sifat dia. Secara ringkasnya, sebelum kita kupas 10 perkara ni, ialah yang pertama, Allah Maha berkuasa. Ini kita kena yakin. Yakin 100%. Dia berkuasa ke atas segala-galanya. Tak ada suatu benda pun yang di luar daripada kekuasaan dia. Yang kedua, kita kena yakin Allah ni sifat dia Maha tahu. Dia tahu semua benda, tak ada satu perkara pun yang dia tak tahu. Yang ketiga, kita kena yakin sifat Allah ni dia hidup. Mustahil dia mati. Yang keempat, kita kena yakin Allah ni ada kehendak. Dia ada kemahuan. Ada benda-benda yang dia nak. Sebab tu dia merancang. Tapi perancangan dia azali lah. Yang kelima, kita kena yakin Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maksud dia dengar segala sesuatu, dia nampak segala sesuatu. Semua dia dengar, semua dia nampak. Kena yakin 100%. Yang keenam, kita kena yakin Allah ni berkata-kata. Dia kalam, ada kalam dia. Tapi kata-kata dia bukanlah dengan suara. Macam kita ni ada suara, ada bunyi, ada huruf. Kata-kata Tuhan ni pada azali tu dia tak ada. Bunyi pun tak ada, huruf pun tak ada, suara pun tak ada. Tak samalah macam kata-kata kita. Cuma kita kena yakin sifat dia berkata-kata. Yang ketujuh, kita kena yakin kalam Allah, yakni kata-kata Allah tu qadim. Apa yang Allah cakap tu sejak azali lagi dah berlaku dah, kalam dia tu. Macam Quran. Quran ni kalam dia. Kita kena yakin Quran ni sejak azali dah ada dah. Yang kalam tu bukan yang kertas tu. Kertas tu makhluk. Bukan yang huruf-huruf tu. Huruf-huruf tu makhluk. Bukan dakwat ni. Dakwat hitam pada Quran tu. Yang tu dia tak qadim. Yang tu makhluk. Dia kalam Allah yang tak berbunyi, tak berhuruf, tak bersuara tu. Sejak azali lagi dah ada. Yang ke-8, ilmu Allah itu qadim. Maksudnya Tuhan dia tahu semua dah. Perkara yang akan datang pun dia tahu siap-siap. Sejak bila dia tahu? Sejak azali dulu lagi. Sebelum dia ciptakan mana-mana makhluk, masa tu dia dah tahu. Sejak dia bukan jenis fikir, sat lagi nak buat apa, lepas ni nak buat apa, dia tak fikir. Dia tahu siap-siap. Dia punya pengetahuan tu sempurna. Sejak azali dia tahu segala-gala lah, 100% benda semua dia tahu. Dan yang ke-10, Allah tahu dengan ilmu dia. Allah hidup dengan hayah. Allah berkuasa dengan qudrah. Dia berkehendak dengan iradah. Dia berkata-kata dengan khalam. Dia mendengar dengan sama'.
dan melihat dengan basar. Jadi lebih kurang pelajaran sifat 20 jugalah. Cuma Imam Ghazali ni dia mengajak rukun 3. Dia tak mengajak sifat 20, tapi isi kandungan pelajaran dia sama. Jadi yang 10 perkara ni malam ni insya-Allah kita tengok 5. Sifat-sifat Allah berkisar tentang 10 perkara, 10 pokok. Pokok yang pertama, perkara yang pertama, kita kena yakin, mengetahui bahawa yang menciptakan alam ini adalah Maha Kuasa. Kita kena yakin Tuhan ni bersifat dengan sifat Maha Kuasa, bahawa Allah Maha Besar dengan firman-Nya Al-Maidah 120. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ke atas Dajjal pun dia berkuasa, ke atas Iblis pun dia berkuasa, ke atas syaitan pun dia berkuasa, ke atas Azazil pun dia berkuasa, ke atas musuh-musuh Islam pun dia berkuasa, ke atas apa-siapa pun lah, ke atas mana-mana makhluk lah, semua dia berkuasa. Ikut suka dia nak buat apa ke atas makhluk-makhluk dia ni. Jadi penganut agama lain sebahagiannya dia pun percaya Tuhan ni Maha berkuasa, tapi masalah dia terhijab. Dulu kita belajar Mishkatul Anwar, dia terhijab dengan indera. Bila terhijab dengan indera, dia nak gambarkan Tuhan ni Maha berkuasa, dia buat tangan banyak. Dia buat patung, dia buat tangan banyak. Kenapa buat Tuhan tangan banyak? Sebab dia Maha berkuasa. Jadi nak tunjuk dia Maha berkuasa, kami buat tangan banyak. Dia tersalah di situlah. Dia berkait dengan berhala tu, dia nak nampak juga. Tapi dia pun yakin Tuhan Maha berkuasa. Kerana alam ini kukuh di dalam pembuatannya, teratur di dalam kejadiannya. Kita tengok segala yang ada dalam alam ni semuanya tepat perbuatan dia tu. Ini menunjukkan Allah Maha berkuasa.